fizik kuantum. Okey, kita akan masuk bab yang baru untuk silibus fizik dan juga sesuatu yang menarik lah untuk belajar. Selama ni yang kita belajar adalah fizik klasik. Okey, jadi kita akan belajar sesuatu yang baru iaitu kita panggil fizik kuantum. Okey, untuk hari ini kita hanya sentuh bahagian 7.1. Okey, 7.1 iaitu teori kuantum cahaya. Tetapi suka untuk cikgu jelaskan di sini, awak apabila kita belajar teori dalam bab kuantum ni, kita akan ada kaitan dengan fizik klasik, fizik yang lama-lama yang sebenarnya kita belajar lah macam daya, kita belajar gelombang, itu fizik klasik. Fizik kuantum, dan kita akan belajar sinaran jasad hitam. Okay, apa itu sinaran jasad hitam? Okey, sekarang kita nak ingat semula tentang spektrum elektromagnet. So, bagaimana tercetusnya fizik kuantum tu, dia ada kaitan dengan cahaya. Dan awak ingat lagi tak tentang spektrum elektromagnet? Kita ada belajar dalam tingkatan 4 bahawa cahaya ini sebenarnya adalah dalam bentuk gelombang. Okey. So gelombang elektromagnet pula, kalau kita ingat kita ada spektrum elektromagnet. Okey, gelombang elektromagnet, EM tu elektromagnet ya. Kita ada spektrum elektromagnet yang mana spektrum itu menghubung kait antara frekuensi. Kalau kita sebut gelombang dia ada kaitan dengan apa? Gelombang ni dia ada kaitan dengan frekuensi. Okay, dan juga nilai lambda. Lambda ni panjang gelombang. Jika diperhatikan, okey, gelombang radio, kalau awak lihat gelombang radio frekuensinya 10^4. Frekuensinya rendah. Okey, tapi kalau gelombang seperti sinar gamma, cuba tengok frekuensi dia besar. So sebab frekuensi dia besar, tenaga dia besar lah ya. Okey, kalau kita banding dengan panjang gelombang pula. Panjang gelombang untuk gelombang radio 10^4. Kita banding dengan sinar gamma 10^-11. So dia punya panjang gelombangnya rendah kan untuk sinar gamma. Tapi gelombang radio panjang gelombangnya besar. Sebab itu gelombang radio ni senang untuk dibelaukan. Okey. So itu adalah antara ciri-ciri spektrum elektromagnet. Kemudian kita dalam spektrum elektromagnet ni kita akan ingat gelombang radio, lepas tu mikro, inframerah, cahaya tampak. Okey, cahaya tampak ni contohnya matahari lah kan, matahari. Kita ada sinaran ultra ungu, sinar X dan juga sinar gamma. So itu adalah sedikit ulang kaji semula tentang spektrum elektromagnet. So kenapa dia ada kaitan dengan fizik kuantum ni? Okay. Sebenarnya ia bermula daripada cahaya, di mana dalam teori fizik klasik ia mengatakan cahaya itu adalah gelombang elektromagnet. Okay. Cahaya adalah gelombang elektromagnet. Sekejap. Okay. So untuk bahagian macam gelombang mikro, gelombang radio, okay, kita ibaratkan macam objek yang sejuk. Okay, di mana frekuensinya rendah, lambda atau panjang gelombangnya tinggi. Manakala sinaran sebagai contoh sinar ultraungu, sinar X, okay, sinar inframerah, itu cahaya dengan cahaya tampak, kita ibaratkan seperti objek itu panas. Okay, so frekuensinya tinggi tapi panjang gelombangnya rendah. So itu dalam spektrum elektromagnet. Okey, kita nak tanya lagi, adakah manusia seperti kita juga memancarkan sinaran elektromagnet? Semua objek dapat memancarkan sinaran elektromagnet. Kita ni manusia, adakah kita juga memancarkan sinaran elektromagnet? Okey, sebelum itu kita akan tengok dulu apa itu jasad hitam. Awak jangan cakap jasad hitam tu dia warna hitam. Tidak ya. Jasad hitam tu pertama ia adalah satu jasad yang unggul.
unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Okey, kalau kita ada macam objek, macam dinding lah, dinding ataupun objek warna putih ke, okey, objek. Kalau kita ada cahaya merah ke kan, dia akan serap semua warna lain tapi dia akan pantulkan semula cahaya merah. Maka objek ni bukanlah jasad hitam. Kalau satu objek itu ia adalah jasad hitam, sorry, nak tekan lain pula. Okey, kalau sekiranya objek itu adalah satu jasad hitam, ini bermaksud, okey, katakanlah ya, selesai. Okey, katakanlah ini adalah satu jasad hitam, cahaya ataupun semua sinaran elektromagnet yang kena pada jasad ini, dia akan serap. Maksud dalam erti kata lain, satu jasad hitam itu dia tidak akan memantulkan semula sinaran yang kena pada jasad tersebut. Sebab itu dia sangat unggul. Dia serap semua sinaran elektromagnet yang jatuh padanya. Okey, itu adalah satu takrifan bagi jasad hitam. Okey. Okey, jasad hitam juga dapat memancarkan sinaran terma bergantung pada suhu. So sebenarnya jasad hitam ni dia ada dua ciri. Satu, dia akan serap semua elektromagnet yang menimpa, yang jatuh pada jasad itu. Kedua, ia akan memancarkan sinaran bergantung pada suhu. Bergantung pada suhu. Sebab tu kita tengok jasad hitam tu dia ada kaitan dengan suhu. Kalau warna hijau suhunya lain, warna merah suhunya lain, begitu. Jasad hitam juga dapat memancarkan sinaran terma bergantung pada suhu. Itu adalah ciri jasad hitam yang kedua. Apakah contoh sinaran jasad hitam? Bintang adalah jasad hitam, matahari adalah jasad hitam. Objek yang panas juga adalah jasad hitam dan manusia juga, kita juga adalah jasad hitam. Cuma kita bukanlah satu jasad yang unggul kerana kita tak menyerap semua sinaran. Kita masih nampak warna-warna lain, kita masih memantulkan cahaya. Kita bukanlah jasad hitam yang unggul, ya. Okey, kita masih sikitlah, kita masih lagi boleh memantulkan sinaran yang kena pada badan kita. Okey. So bagaimana tercetusnya fizik kuantum ni? Bagaimana ia tercetus? So dalam teori fizik klasik mengatakan cahaya adalah gelombang elektromagnet. So kalau kita dah belajar gelombang ni, apa sifat gelombang? Ia boleh dibelaukan, sebab tu kita boleh dengar radio. Ia boleh dipantulkan, kita boleh dengar gema, okay? Macam bunyi. Ia boleh berlaku interference, iaitu pertembungan antara dua gelombang. Tapi masalah dalam teori fizik klasik, ia tak dapat dibuktikan pada graf. Graf apa? Okey, so sekarang kita akan lihat satu graf yang dipanggil graf keamatan lawan panjang gelombang. Okey, graf keamatan cahaya lah. Keamatan cahaya melawan panjang gelombang. Okey, graf ini, okey, dalam teori fizik sebelum-sebelum ini memang ini adalah grafnya. Grafnya bentuk macam ni. Kalau kita tengok pada spektrum selenjar tadi, okey, kan panjang gelombang bertambah, so radio yang paling besar, paling pendek adalah gamma, X-ray, UV, ni cahaya tampak, okey, di sini. Okey, graf ini memang dah sedia ada lah, saintis-saintis lama dulu sudah menemui ini adalah bentuk grafnya. Okey, kemudian, okey. Jadi panjang gelombang, kalau kita tengok hubung kait dengan spektrum tadi, panjang gelombang yang paling besar inilah radio lah, radio. Kemudian yang paling pendek gamma, X-ray, UV, nampak, okey, nampak dia punya bentuk grafnya ni. Okey. So, dalam fizik klasik ni, ia mengatakan bahawa cahaya, dia sebenarnya semua bermula daripada cahaya. Cahaya ni, kita tahu dia bergerak dengan halaju cahaya dan gelombang. Cahaya ni sebenarnya gelombang. Dipanggil gelombang elektromagnet. Kalau cikgu tulis GEL tu gelombang lah ya. Gelombang elektromagnet. Yang mana boleh dibelaukan, boleh dipantulkan. Okay. Ni semua yang cerita pasal cahaya adalah gelombang. Lagi cahaya ini apa? Dia ada membawa tenaga.
Okay. So ini semua cerita dalam fizik klasik. Fizik klasik. Fizik klasik ni yang kita belajar sebelum inilah, kita belajar pasal daya, kita belajar pasal haba, kita belajar yang daripada Newton tu semua, itu semua fizik klasik. Okay. So fizik klasik mengatakan bahawa cahaya adalah gelombang elektromagnet, iaitu, dan dalam fizik klasik juga mengatakan bahawa semakin, dalam fizik klasik ni dia mengatakan semakin bertambah, okay? Semakin bertambah panjang gelombang, semakin bertambah keamatan. Okay, itu dalam fizik klasik. Alright. Kenapa hari ni 25 orang? Cikgu nampak tadi 15. Okay, jadi bila saintis buat kajian, saintis klasik buat kajian, dia tak boleh dapat graf seperti ini. Graf yang dia dapat adalah seperti ini. Graf yang merah ni, cikgu lukis Sekejap ya. Okay, dia akan sekejap. Okay, dia dapat graf. Jadi sini lah. Okay, dia akan dapat graf. Ya Allah. Padam kejap, sorry. Okay. Bila saintis buat kajian, dia tak boleh dapat graf seperti ini. Tak boleh. Yang dia dapat graf adalah, graf yang dia dapat adalah, sekejap kenapa pen cikgu ni lebih kurang macam ni lah ya. Begitu. Okey, dia dapat macam ni. Ni ke atas lagi lah. Gitu. Okey, dia tak dapat graf exactly seperti ini yang warna hitam ni. So dia kata dalam fizik klasik semakin bertambah panjang gelombang ni, semakin bertambah panjang gelombang ni, maka dia punya keamatan semakin bertambah. So dia akan tambah. Dia akan bertambahlah sini. Kan, bertambah. Tapi hakikatnya graf yang sepatutnya adalah bentuknya seperti yang warna hitam ni. Okey, graf ini adalah dalam graf fizik klasik yang mengatakan bahawa semakin bertambah panjang gelombang, so semakin bertambah panjang gelombang kat sini, semakin bertambahlah, sepatutnya dia naik atas lah grafnya. Tapi hakikatnya sepatutnya graf ini adalah seperti yang warna hitam ni. Dan awak akan lihat bila awak perhatikan pada graf ini, bila awak perhatikan pada graf ini, tengok bahagian panjang gelombang yang pendek, iaitu bahagian ini. Gamma, X-ray, UV ni, jika awak lihat makin pendek panjang gelombang, apa jadi pada keamatan dia? Rendah ni. Sampailah dekat cahaya nampak ni, okey dia tinggi situ. Tinggi. So dia ada, fizik klasik tidak dapat membuktikan bahawa mengapa bila panjang gelombang berkurang, keamatannya sini begini. Fizik klasik tak boleh membuktikan sebab dalam fizik klasik mengatakan bahawa semakin bertambah panjang gelombang ni atau ni, dia akan naik atas lagi kat sini. Ya, keamatan dia semakin bertambah. So fizik klasik tak boleh membuktikan. Kenapa tak dapat graf begini? Sepatutnya graf adalah begini. Yang warna hitam ni, lain warna hitam ni. Kenapa tidak dapat? So fizik klasik tidak dapat membuktikan. Dia ada masalah di bahagian ini. Di bahagian ini. Ini yang kita panggil sebagai UV catastrophic. Dipanggil macam bencana UV lah. UV catastrophic. Dia ada problem. Fizik klasik dia tak boleh nak huraikan pada bahagian ini. Tetapi jika awak perhatikan pada graf, jika awak perhatikan pada bahagian di sekitar gelombang radio, infrared, di bahagian sinilah, ada lebih kurang sama. Dia boleh buktikan. Fizik klasik boleh membuktikan. Maksudnya pada ketika ini dia boleh membuktikan yang cahaya itu adalah gelombang.
Dia boleh dibelaukan, boleh ni, tapi when it comes bahagian ini dia jadi masalah. Sebab dalam fizik klasik, kita pergi dekat ni. Okey. Dalam fizik klasik, okey, bahagian ini ni dia jadi problem. Dia tak boleh huraikan, dia tak boleh dapat macam ini. Macam yang graf warna hitam ni, dia tak boleh dapat. Itu masalah pada fizik klasik. Jadi yang fizik klasik dapat ini je lah. So dia tak boleh buktikan sebenarnya kenapa cahaya tu bila panjang gelombang makin pendek tu keamatan dia berubah seperti ini. Seperti ini. Why? Kenapa? Yang hanya boleh dibuktikan adalah bila gelombang di sekitar inilah. Yang ini dia panggil bencana UV. Dia kat sinilah yang fizik klasik tak boleh membuktikan. Yang mana betul ke cahaya tu adalah gelombang elektromagnet? Ya, betul, untuk kategori, untuk bahagian panjang gelombang di sekitar 2000, 3000, okey, nampak seakan lebih kurang lah dia punya grafnya, tak ada masalah. Jadi sebenarnya apakah bentuk cahaya tu bila panjang gelombang pendek ni? Apa sebenarnya bentuk cahaya tu? Adakah ia masih gelombang? Kalau gelombang, kenapa kita tak dapat bentuk seperti ini? That is the question. Itu masalahnya. Jadi seorang saintis fizik kuantum seorang saintis yang telah menemukan, kalau awak tengok Rayleigh-Jeans law ni, ini yang fizik klasik lah. Okay. So seorang saintis namanya Max Planck, dia berjaya membuktikan bahawa teori dia itu benar, dan bila dia buat teori dia tu, dapat graf just like this. Dia dapat graf seperti ini. Itu yang ditemukan oleh Planck. Bila dia buat satu formula ni, formula dia, dia tengok boleh ikut graf yang ini, graf yang nombor 1 ni. So, maka Max Planck itu kita kenal sebagai saintis yang telah mencetuskan fizik kuantum. So, apa sebenarnya Max Planck kata? Max Planck mengatakan bahawa cahaya ini adalah zarah dalam bentuk foton. Cahaya adalah zarah. Kalau fizik klasik tadi, fizik yang lama tu, ia mengatakan bahawa cahaya adalah apa? Cahaya adalah gelombang. Gelombang. Ia boleh dibelah, boleh dipantul. Tetapi Max Planck kata cahaya ni sebenarnya adalah zarah, adalah foton. Kita ibaratkan zarah tu macam guli ataupun bola. Boleh tak zarah dibelaukan? Zarah tak boleh dibelaukan. Hanya gelombang yang boleh dibelaukan. Zarah juga tak boleh dipantulkan. So Max Planck kata cahaya ni sebenarnya adalah zarah. Tapi ia dalam bentuk foton. Foton. So maka tercetuslah teori kuantum. Apabila Max Planck mengatakan bahawa cahaya itu adalah zarah, maka dia telah dapat membuktikan yang dia dapat graf seperti ini, graf yang nombor 1. Di situlah tercetusnya teori kuantum cahaya. Jadi persoalannya, jadi cahaya ni gelombang ke zarah? Cahaya ni gelombang ke zarah? Sebenarnya dua-dua. Tidak ada atau. Kenapa pilih satu kalau boleh dua? Macam tu. So, ia boleh jadi gelombang, ia boleh jadi zarah. Boleh dua-dua. So, dalam fizik kuantum, ia merungkaikan apa yang fizik klasik tak dapat buktikan pada graf keamatan melawan panjang gelombang. Okey. So, adakah manusia adalah jasad hitam? Macam cikgu cakap, badan kita memang adalah jasad hitam, cuma ia tidak unggul lah. Ia masih boleh memantulkan cahaya lain. Dia tak serap semua gelombang elektromagnet. Okey, sebagai contoh, rongga telinga kita ni juga adalah jasad hitam. Kenapa? Apabila sinaran cahaya dia masuk kat rongga telinga, akan berlaku proses pantulan berulang-ulang. Okey, dan setiap kali pantul, setiap kali cahaya itu dipantul, sinaran akan diserap oleh dinding dalam rongga telinga sampailah semua sinaran yang jatuh dekat kita punya rongga telinga tu, semua sinaran itu akan
serap. Maka rongga telinga kita itu bertindak seolah-olah sebagai jasad hitam. Okey, sebagai info tambahan lah. Okey, apa contoh jasad hitam dalam kehidupan? Okey, imej demografik sebuah kereta. Okey, yang kedua, sinaran terma dalam mentol lampu pada suhu berbeza juga adalah salah satu contoh jasad hitam. Okey, kemudian elemen pemanas dalam ketuharan, semua objek panas adalah jasad hitam. Okey, matahari juga adalah jasad hitam, bintang juga adalah jasad hitam. Objek yang panas, contoh besi yang dipanaskan pun adalah jasad hitam.